Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qail a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa 'ashiratukum wa amwalun iktaraftumuha wa tijaratun takshawna kasadaha wa masakinu tardawnaha ahabba ilaikum minallahi wa rasulih wa jihadin fi sabilih fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amrih wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Wa nusalli wa nusallim ala rasulina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah yang mana pada malam ini kita sama-sama dapat berpeluang untuk duduk dalam majlis ilmu, majlis membicarakan tentang Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita adalah seorang nabi yang Allah telah keluarkannya di akhir zaman. Kalau mengikut bilangan nabi dan rasul, mengikut Ibnu Katsir Ad-Damsyiki dalam kitabnya Al-Bidayah wan Nihayah, Nabi kita merupakan Nabi yang ke-124,000. Berarti sebelum Nabi kita ini Allah telah hantar kepada manusia seramai 123,999 orang. Sebelum Allah tutup dunia ini dengan seorang insan pilihan Allah, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita tengok jalur keturunan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita akan dapati Nabi kita ini dia sampai kepada Ismail. Muhammad, Ismail, Ibrahim, Nuh sampai kepada Idris, Shish dan Shish bin Adam alaihi salam. Kalau kita ambil jalur yang besar, seluruh anbiya yang Allah Subhanahu wa taala hantar ke dunia, jalur keturunan mereka ni sampai kepada Shish bin Adam. 124,000 tu, kalau kita balikkan kepada jalur keturunan, dia akan sampai kepada Shish bin Adam alaihi salam. Kalau yang kufur dan syirik, kebanyakannya akan sampai kepada Qabil bin Adam alaihi salam. Hak jadi kafir, hak jadi syirik, raja-raja kafir, raja-raja syirik dengan Allah, yang Allah Ta'ala beri kuasa pemerintahan kepada mereka, termasuklah Namrud. Namrud, dia punya jalur keturunan, dia akan sampai kepada Nuh. Namrud, cucu Nabi Nuh yang keempat, sampai ke Nuh. Kemudian naik kepada Nuh, naik pada Nabi Ibrahim.
Tapi dia punya jalur tu dia akan sampai kepada Qabil bin Adam alaihissalam yang telah membunuh Habil. Jadi Nabi kita di segi keturunan, Allah Subhanahu wa taala telah pilih dia dan Allah atur takdir dia keluar di akhir zaman. Kalau kita tengok daripada Ibrahim kepada Nabi kita 60 batnan, 60 kali beranak. Daripada Ibrahim kepada Nabi kita 60 kali beranak, itu 60 batnan. Dalam bahasa sirah 60 perut daripada Ibrahim kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau melibatkan tahun, ulama sirah mengatakan untuk senang kira satu perut 100 tahun, 100 perut. Berarti jarak di antara Nabi kita dengan Ibrahim alaihi salam lebih kurang jarak dia 60 ataupun 6,000 tahun jarak dia. Jadi Nabi Ibrahim AS dapat 2 orang anak yang dilantik menjadi Nabi. Nabi Ibrahim ada anak semua 13 orang daripada 4 isteri. Isteri Nabi Ibrahim yang pertama Sarah. Sarah sepupu dia. Dan daripada Sarah Allah kurniakan seorang Nabi, nama dia Ishaq. Tempat tinggal dia Palestin. Dan isteri kedua Nabi Ibrahim nama dia Hajar, orang Mesir, bangsa Qibtiyah. Allah kurniakan seorang Nabi Ismail. Ismail lebih tua daripada Sarah, daripada Ishaq 13 tahun jarak umur. Mula-mula beranak tu isteri kedua dulu, Nabi Ismail, dan tempat tinggal dia Mekah. Ishaq beranak dia selepas 13 tahun Ismail dilahirkan. Lalu Allah hantar malaikat beritahu kepada Nabi Ibrahim, kamu akan dapat 2 orang anak. Kamu akan dapat anak. Kemudian anak tersebut diberi nama Ishaq dan tempat tinggal dia Palestin. Nabi Ismail ni duduk Mekah, Ishaq duduk Palestin. Kemudian daripada Ishaq Allah waktu beri 2 orang anak kembar. Ishaq ni isteri dia macam Sarah juga, mandul. Tapi Ishaq doa pada Allah, akhirnya Allah beri anak kembar. Kembar tu keluar hak abang nama Is bin Ishaq, dan hak adik nama dia Yaqub bin Ishaq. Daripada Yaqub inilah Allah waktu beri nabi-nabi, keturunan anbiya. Yaqub nama dalam kad kenalan Yaqub, dalam kad kenalan. Dalam luar orang panggil Israel. Isra abdun il Allah, bahasa Ibrani. Bahasa Bani Israel ni nama dia bahasa Ibrani. Jadi orang-orang Palestin panggil Yaqub ni dengan Israel, iaitu Abdullah, hamba Allah sejati. Daripada Yaqub Allah keluarkan zuriat daripada kalangan Nabi Bani Israel. Jumlahnya melebihi 100,000. Allah waktu beri daripada Yaqub alaihi salam. Jadi keturunan Yaqub ni orang panggil Bani Israel. Mana tempat duduk dia? Palestin. Dan Palestin itu Baitul Maqdis, itu dia panggil Ardul Muqaddasah, bumi suci kepada Bani Israel. Jadi Yahudi sekarang ni yang ada di Palestin itu ialah salah satu bangsa daripada Bani Israel yang dinamakan Yahuza.
Jadi Yahuza daripada dia Tubik keturunan Yahudi, dan dia adalah salah seorang daripada anak Nabi Yaqub alaihissalam. Anak Nabi Yaqub semua 12 orang. Daripada 12 ni Allah buat Tubik seorang daripada anak Nabi Yaqub, nama dia Yusuf, menjadi nabi. Kemudian daripada adik-beradik Yusuf ni keluar keturunan Anbiya alaihissalatu wassalam. Daripada 12 orang anak lelaki Nabi Yaqub melahirkan zuriat Anbiya, lebih kurang jumlah dia 100,000 lebih. Semua Nabi dan Rasul 124,000. Jadi 100,000 lebih Allah muliakan Bani Israel dengan Nabi. Kemudian di Mekah Ismail alaihissalam dapat 12 orang anak laki-laki, membentuk 12 kabilah Arab di Mekah. Orang panggil Arabul Musta'rabah, Arab yang jadi Arab sebelah perempuan. Sebab Ismail sendiri dia bukan Arab, sebab ayah dia Israel, ayah dia Ibrahim. Ibrahim ni daripada bangsa Syriani yang duduk di Iraq, daripada Empire Babylon. Nabi Ibrahim, mak dia orang Mesir, Hajar, orang Mesir, dan mak dia bangsa Kibtiyah, bangsa Kibti, campur dengan Nabi Ibrahim, Tubik Ismail. Jadi Ismail ni dia bukan Arab, tapi dia telah berkahwin dengan perempuan Arab, suku Jurhum Yaman, daripada keturunan Nabi Nuh alaihissalam. Sam bin Nuh telah pergi ke Yaman dan Tubik keturunan Arab. Awwaluman takallama bil arabiyyah al fusha, orang yang pertama bercakap Arab fusha ialah anak Nabi Nuh alaihissalam yang bernama Sam bin Nuh. Dia duduk Yaman, daripada keturunan dia tu Tubik, bangsa suku Jurhum Arab. Kemudian dia pindah pergi Mekah, berkahwinlah Ismail dan Tubik 12 orang anak. Kemudian 12 orang anak laki-laki Nabi Ismail ini 12 kabilah Arab Musta'rabah, Arab yang jadi Arab daripada sebelah ibu dia. Kemudian anak Nabi Ismail juga ada seorang perempuan. Kemudian anak dia ni berkahwin dengan anak Nabi Ishaq, nikah sepupu. Ismail dengan Ishaq dua beradik. Kemudian anak Nabi Ismail telah berkahwin, yang perempuan ni kahwin dengan anak lelaki Nabi Ishaq, iaitu Is bin Ishaq, nikah dengan anak perempuan Nabi Ismail. Tu boleh anak nama Rum. Anak tu nama dia Rum. Dan seluruh bangsa Rum, bangsa Romawi, orang putih, semua tu dia panggil abna'ur Rum, anak-anak keturunan Rum. Dan daripada keturunan Rum ni Allah waktu bik seorang nabi, nama dia Iskandar Zulkarnain. Iskandar nama dia, Zulkarnain adalah gelar dia. Jadi anak-anak Nabi Ismail. Jadi kita nak cara Nabi ni, Bani Israel 100,000 lebih tu kita tidak bincang oleh ni. Hak tu kita biarkan dulu. Hak 100,000 lebih Nabi yang Allah Ta'ala hantar daripada kalangan Bani Israel, keturunan Nabi Yaqub, kita biarkan dulu oleh ni. Sebab malam ni kita nak cara Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian daripada 12 orang anak laki-laki Nabi Ismail membentuk 12 kabilah Arab Mekah. Dan Allah tidak waktu bik Nabi. Tengok ni. Lepas Nabi Ismail tak ada Nabi. Tapi mereka ni beragama tauhid, agama Nabi Ibrahim. Duduk Mekah. Dan mereka bertutur bahasa Arab yang mereka warisi daripada orang-orang Yaman yang datang duduk di Mekah. Dan mereka ahlu tauhid, iaitu
tempat yang Allah pilih. Mekah ni sudah wujud dia sejak zaman Nabi Adam lagi. Mekah ni sudah wujud dia tu sejak zaman Nabi Adam lagi. Zaman Nabi Adam, kemudian anak dia Shish, kemudian cucu dia Cici, Nabi Idris alaihissalam. Kalau kita ambil Nabi Adam, Shish, Idris. Idris ni cucu keempat Nabi Shish alaihissalam. Shish dengan Adam ni anak dengan ayah. Jadi sejak zaman Nabi Adam lagi Mekah sudah ada dah. Tapi bila Mekah ni hilang? Setelah mari zaman Nabi Nuh alaihissalam, manusia syirik, Allah Ta'ala hantar banjir, menjadikan Kaabah runtuh. Banjir besar zaman Nabi Nuh, dan Allah matikan manusia, dan Allah kekal hidup lebih kurang 80 orang yang beriman. Dan kemudian Mekah sudah tidak, manusia sudah tidak kenali kerana runtuhnya Kaabah. Kemudian Nuh ke Ibrahim, jarak dia lebih kurang 3011 tahun jarak dia. Lepas tu tak tahu mari mana ni. Melalui umur jarak daripada Nabi Nuh ke Nabi Ibrahim tu, dia 9 keturunan. 9 keturunan Nuh ke Ibrahim. Dan 9 orang ni ada umur dia. Umur ada. Jadi kita campur habis umur tu, tubik jarak Nuh ke Ibrahim, tubik umur jarak masa lebih kurang 3011 tahun. Jadi selama 3011 tahun manusia sudah tidak tahu dah Mekah. Mekah sudah tidak dikenali. Sebelum ni semua tahu belakang. Sebab zaman Nabi Adam, dia bawa anak cucu dia pergi buat haji, sampai usia dia 1000 tahun. 83 tahun dia duduk dalam syurga, dan selebihnya duduk di dunia, bawa pergi buat haji. Setelah dia meninggal dunia, tugasan dipimpin oleh anak dia Shish bin Adam, memimpin manusia pergi buat haji. Kemudian di zaman Nabi Idris pimpin. Zaman Nabi Nuh telah berlaku syirik dan Allah Ta'ala hantar banjir, dan lepas tu manusia sudah tidak tahu dah Mekah. Lalu Allah perintah Nabi Ibrahim pergi letak anak isteri dia Hajar ke Mekah untuk buat tubik semula Baitullahil Haram dan juga haji. Jadi setelah Nabi Ibrahim meninggal dunia, setelah bina Kaabah, kemudian Ismail bersama anak-anak dia menjadi pemimpin Mekah. Jadi kerjaannya apa pemimpin ni? Pertama, menjaga urusan haji, pelayan jemaah haji. Jadi orang mari buat haji, mereka ni menjaga dengan menyembelih binatang ternakan mereka, bagi makan free, menyediakan air kepada jemaah haji. Yang kedua, mereka ini juga menjaga Masjidil Haram. Bina Masjidil Haram untuk kemudahan jemaah. Start zaman Nabi Ismail, setelah Ismail meninggal dunia, anak-anaknya mengambil tugasan menjaga Mekah dan melayan tetamu jemaah haji, sampailah kepada satu generasi, nama dia Amru ibn Luhai. Kita tengok dalam sirah, Amru ibn Luhai, Aimi rawa lam haya. Kalau kita tengok jalur keturunan tu, dia daripada keturunan Nabi Ismail, campur mari tubik. Seorang pemimpin Mekah yang amat berpengaruh di kota Mekah, nama dia Amru ibn Luhai. Kaya, dia seorang yang kaya. Dia telah menyembelih musim haji melebihi 100 ekor unta, sembelih untuk jamu jemaah haji. Musim haji ni, biasa musim haji ni bermula dengan bulan Syawal, Zulkaidah, Zulhijjah. Jadi bulan haji ni orang-orang Arab mereka datang buat haji. Jadi siapa dia jamu makan? Ialah keturunan Nabi Ismail yang jaga Masjidil Haram dan juga jaga Mekah. Dan Iblis Azazi,
hak turun sekali dengan Nabi Adam yang derhaka pada Allah. Dia tidak duduk saja dan dia tumpu untuk musnah ke Mekah ini. Mekah telah mengalami kemarau 7 tahun berturut-turut. Dalam kitab sirah Allah uji dengan kemarau. Jadi apabila kemarau, Mekah telah jadi panas. Dinding bukit dia Mekah ni, tanah dia bukit. Tanah tempat pijak tu batu. Kemudian dinding batu. Kalau orang biasa duduk Mekah, tahulah. Saya ada rumah atas bukit Jia tu. Kalau musim panas, masya-Allah, dia daripada batu tu dia akan meluap panas. 7 tahun Allah uji Mekah tak turun hujan. Kemudian pemimpin Mekah Amru ibn Luhai, ada dua riwayat tarikh. Dia telah musafir daripada Mekah pergi ke Jeddah, dan dia telah jumpa patung yang disembah di zaman Nabi Nuh. Patung ni 5 patung. Dia jumpa patung tu ada nama. Kalau kita baca dalam surah Nuh, Allah bercerita ke kita mereka sembah puja 5 patung. Wat, Suat, Ya'uf, Yarus, Nas. 5 ni ulama kata 5 ni adalah anak-anak Nabi Adam alaihissalam. Anak Nabi Adam, Hawa ni beranak berapa orang? Berapa orang agak? Sekarang ustaz main ngajar ada ayat tak? Tak ada lagi. Ada 3 riwayat. Hawa beranak 40 kali beranak. Riwayat kedua 80 kali beranak. Riwayat ketiga 120 kali beranak. Kalau 40 kali beranak, anak lelaki Nabi Adam 40 orang. Lelaki 40 orang, perempuan. Sebab dia beranak sekapur. Dia beranak tu sepasal lelaki perempuan. Dia akan tubik sepasal. Jadi 3 riwayat ni ulama tak ada tarjih. Maksudnya ulama Islam tidak tarjih, tidak tentu ke yang mana. Kita nak kata anak Nabi ada 120 orang pun boleh. Nak kata 80 orang pun boleh. Laki-laki dan 80 orang perempuan. Atau 40 orang laki-laki atau 40 orang perempuan. Dan ketika Rasul Nabi Adam alaihissalam meninggal dunia, dia terjumpa dengan anak cucu dia seramai 400,000. Daripada 40 orang kau 80 laki-laki ni beranak biak tu, Nabi Adam sempat berjumpa dengan anak cucu dia sebelum dia meninggal dunia ketika usia 1000 tahun. Jadi seramai 400,000 orang. Jadi daripada 40 orang anak lelaki di zaman Nabi Nuh ni, Iblis pergi kecil. Dia kata anak-anak Nabi Adam ni kalau dia mati dah. Sebab ada dengan Nuh dengan Adam jarak dia 9 keturunan. 9 keturunan. Cucu ke-9 Adam ke Nuh. Kalau kita kata lebih kurang 1000 tahun jarak dia. Jarak dia 1000 tahun lebih. Sebab Adam meninggal dunia ketika usia 1000 tahun. 1160 tahun. Lebih kurang jarak. Jadi Iblis kecil lah. Iblis kata anak-anak dia yang soleh ni, yang paling soleh nama dia Shish. Jadi Shish ni paling dicintai oleh Adam. Sebab dia satu-satunya anak yang dilantik oleh Allah menjadi Nabi. Lalu wudu, orang-orang gelar dia wudu Adam. Wudu ni kekasih hati Adam. Jadi setelah Adam meninggal dunia, Iblis mari kecek generasi ke-9 ni. Dia kata kalau kamu tidak buat gambar, tidak lukis gambar, tepek di masjid, maka kamu akan pada terlupa ke dia. Jadi Wat tu ialah Nabi Shish alaihissalam. Lalu buat-buat tak lebar zaman tu, lukis gambar letak di masjid. Mula-mula soleh.
Pada setelah berjalan masa, lukis lagi anak dia yang paling soleh tepek. Siapa 5 kapal tepek di masjid. Kemudian apa berlaku? Setelah berlalu masa, Iblis kata gambar ni lama-lama pecah. 100 tahun pecah habis. Kemudian dia ambil masa berapa tahun? Lebih kurang 960 tahun untuk syirik ke manusia ni. Iblis ambil masa duduk kecek tu daripada 100 tahun ke 100 tahun. Kemudian setelah gambar tu pecah, dia kata kita kena tukar. Iblis pergi kecek pala-pala, pala-pala masyarakat. Dalam bahasa Quran dia panggil malak. Malak ni orang-orang ada pangkat dalam masyarakat, tutup lubang masjid. Lalu dia kata kita kena buat patung. Buat patung. Kemudian 5 ni diukir patung. Setelah berlalu masa, Iblis kata dia ni duduk dekat dengan Allah Ta'ala. Ni orang-orang ni duduk dekat dengan Allah. Kita kena ambil berkat. Kena ibadat depan dia. Kena doa depan dia, depan patung itu. Dalam tempoh 900 tahun, Iblis bawa manusia kepada syirik dengan Allah, dan akhir sekali mereka sujud solat ke arah patung, kiblatan sebagai kiblat. Patung cakur depan, tekuk semaya, sujud ke arah dia. Dan Iblis pergi takut lagi. Dia duk rapat dengan Allah lah ni. Jadi memang Allah yang buat langit bumi, tapi dia duk rapat. Jadi kita kena puja dia retek. Bapa? Doa kita dia tolong kecek Allah. Dia tolong kecek. Kita kena puja dia retek. Lalu berlaku syirik akbar. Jadi patung yang disembah tu apabila berlaku banjir, dia hanyut daripada tempat Nabi Nuh alaihissalam tinggal, iaitu di kawasan lebih kurang Iraq. Sebab keturunan Nabi Nuh ni membentuk Empire Babylon. Jadi dia hanyut patung tu. Gimana? Jatuh di Jeddah. Jadi Amru ibn Luhai pergi ambil patung yang dia jumpa Wakli mana? Letak tepi Kaabah. Apabila letak tepi Kaabah, hujan pun tu. Kata dah jadi sungguh. Dia syirik ni dia nak pergi ada manfaat. Allah uji hujan dan mereka merayakan kegembiraan kerana hujan telah turun semenjak 7 tahun. Hujan tidak turun di Mekah. Jadi apabila letak patung, lalu hujan pun turun. Pada start hari itu bermulalah fahaman agama tauhid campur dengan patung berhala. Agama tauhid masih ada. Mula dengan satu. Amru ibn Luhai, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kata, "Ra'aitu Amra ibn Luhai." Ni aku dapat tengok ketika Nabi kecek dengan para sahabat. Sebab syirik Mekah ni sedangkan Mekah Allah Ta'ala dah pilih dah tempat tu jadi tempat mentauhidkan Allah, tempat orang pergi buat haji, tempat orang tawaf di Kaabah. Start zaman Nabi ada lagi, tapi jadi rusak habis kerana dikecek oleh iblis tersebut. Jadi Nabi kata aku dapat tengok sekarang ni Amru ibn Luhai sedang dipotong usuhnya dalam api neraka. Bapa? Kerana dialah orang yang pertama bawa patung letak di tepi Kaabah. Setelah berlaku syirik di kota Mekah, adakah buat-buat Mekah ni buat Allah dah? Allah tetap ada. Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard. Jikalau kamu hai Muhammad mu tanya mereka buat-buat kuris ni, siapa dia buat langit bumi? La yaqulunna Allah. Pasti mereka akan jawab Allah yang buat langit bumi. Patutnya banyak gini mau ni daripada satu. Ya, akidah syirik ni dia mula satu patung. Kemudian dia berkembang, akidah tu berkembang
Sehingga kan apabila Allah buat tubik Nabi akhir zaman untuk betul balik agama tauhid, jangan campur dengan syirik. Allah Ta'ala hantar Nabi kita ni, ketika tu patung sudah ada di sekitar Kaabah 360. Asal dia sol, kemudian berkembang akidah tu. Berkembang, dia boleh pun mari godong. Setiap kabilah ada patung, tokoh-tokoh yang sudah mati, 3 patung besar, Lata, Manat, Uzza. Afara'aitumul Lata wal Uzza wa Manata tsalisatal ukhra. Allah tanya, Quraisy, bapa kamu duk puja Lata, Manat dan Uzza? Bapa duk puja dia? Alakumuz zakaru walahul unsa. Kamu Quraisy suka kepada anak laki-laki, dan kamu bunuh anak perempuan. Pada tilka izan kismatun diza. Dan pembahagia yang kamu kata ini sungguh tidak adil. Bapa? Akidah Quraisy, akidah mula-mula patut ni. Patut Quraisy disesatkan lagi dengan akidah lagu mana? Akidah dia percaya di langit ada malaikat. Betul dah tu akidah tu, betul dah. Sebab Allah buat di langit ada malaikat. Tapi mereka kata malaikat ni anak perempuan Allah. Jadi Allah kata alakumuz zakaru, kamu suka anak lelaki, walahul unsa, untuk Allah kamu beri dia ada anak perempuan. Tilka izan kismatun diza. Pembahagia yang kamu buat ini kismatun diza, pembahagia yang sungguh tidak adil, kata Allah. Jadi akidah syirik ni berada di bumi Mekah berapa ratus tahun. Jadi bermula daripada zaman Amru ibn Luhai, maka akidah agama tauhid telah jadi usul acil bu habis. Dan Mekah menjadi pusat ajaran sesat. Haji masih ada. Quraisy menjaga urusan haji. Ayah Khalid bin Al-Walid. Khalid bin Al-Walid. Ayah dia nama dia Al-Walid Ibnul Mughirah. Ayah dia ni. Orang paling kaya Mekah. Kalau dia bawa rombongan perniagaan 100 ekor unta, dan tak boleh masuk serentak, tak boleh masuk, dia kena masuk daripada pintu yang berbagai-bagai. Mekah ni dia ada pintu sebelah Kudai, ada pintu sebelah nak masuk kota Mekah tu, ada sebelah Misfalah, ada sebelah Ajian, ada sebelah Syami. Jadi rombongan perniagaan ayah Khalid bin Al-Walid, Al-Walid Ibnul Mughirah, nak orang kaya tu 100 ekor unta serentak mari pada Syam, dan tak boleh masuk satu pintu. Sebab nak boleh kau jujuk unta ni berhenti sekali di satu tempat, kena masuk di pintu yang berlainan. Kalau kita lah ni 100 lori sekali masuk barangan. Dan ayah Khalid bin Al-Walid sembelih setiap musim haji 100 ekor unta. Sembelih bagi makan free kepada jemaah haji. Jemaah haji mari buat haji Mekah, maka ayah Khalid bin Al-Walid, iaitu Al-Walid Ibnul Mughirah, telah sembelih unta bagi makan free kepada jemaah. Dan apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam dibangkit menjadi nabi, dialah yang menentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan dia mati dengan kafir. Mati dengan kafir. Umur dia ketika mati itu 100 tahun lebih. Tapi mati dengan kafir juga. Ayah kepada Khalid bin Al-Walid. Jadi nak ayatnya kerjaan keturunan Nabi Ismail ni jaga Kaabah, beri makan jemaah haji, tetap diteruskan. Tapi yang Nabi mari beki apa dia? Akidah syirik. Akidah syirik. Gapo dia syirik? Allah dipuja bersama dengan patung berhala. Patung-patung tu ke dia? Tokoh. Lata, Manat, Uzza. Hak tiga besar. Lata siapa dia Lata?
Lata ialah tokoh Quraisy yang mana kerjaan dia, kekayaan dia diguna untuk khidmat air kepada jemaah haji. Khidmat air. Jadi orang mari buat haji, seluruh kawasan Arab musim haji mari buat haji mengikut ajaran Nabi Ibrahim. Kemudian Lata akan guna harta dia untuk punguh air waktu ke Mina. Beli hamba untuk bawa air bagi minum pada jemaah haji di Mina. Tetapi setelah dia meninggal dunia, maka Quraisy oleh kerana akidah syirik ni, lalu dia buat patung dia dan diletak di tepi Kaabah. Dia kata orang baik sekarang ni dia duduk dekat dengan Allah, oleh itu kita kena puja dia. Kata setiap doa kita kepada Allah, dia tolong rayu kepada Allah setiap permintaan kita. Lata mana pula lebih kurang dia menyembelih unta dan kambing yang dipelihara, kemudian beri makan jemaah haji. Jadi akidah syirik ni begitu lama. Apabila Rasulullah dikeluarkan untuk dakwah manusia kepada la ilaha illallah, dakwah Nabi dia start dengan apa? Dengan la ilaha illallah. Maka perkataan ni menjadikan Quraisy dan sebelah. Dia kata ma sami'na bihaza. Kami tak pernah dengar dakwah lagu ni. Tak pernah dengar. Laqad wajadna aba'ana wa ajdadana. Kami dapat itu nenek kami dulu memikir itu. Tu nenek Quraisy ni siapa dia? Quraisy ni dia berti ke Abdul Muttalib. Abdul Muttalib tu Nabi. Berarti Nabi daripada umdah, daripada tunggak Quraisy. Tunggak Quraisy dia tobik pada Abdul Muttalib. Abdul Muttalib turun ke ayah Nabi Abdullah. Kemudian Abdullah turun ke Nabi. Tunggak Quraisy. Puak Quraisy kata Abdul Muttalib tukmu tu. Lagu ni juga agama dia. Agama dia sembah Allah campur dengan Lata, Manat, Uzza dan 360 patung. Patung atas pada tukmu tu Qusay bin Kilab. Qusay bin Kilab yang berjaya menyatukan seluruh kabilah Arab lagu tu juga. Hai Muhammad, sehingga Allah tegur buat-buat Quraisy ni, aj'altum siqayatal haji, adakah kamu Quraisy nak jadikan kerja beri minum jemaah haji, wa imaratal masjidil haram, dan memakmurkan masjid haram, kaman amana billahi wal yaumil akhir, sama seperti orang beriman dengan Allah dan hari akhirat. La yastawun, tak sama kata Allah, tak sama. Jadi perjuangan Nabi apa? Perjuangan Nabi ialah untuk mengembalikan Quraisy supaya balik kepada akidah tauhid yang ditinggalkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Kita dia buat pertanyaan lama dah, saya duk tanya apa selawat kita tu. Dia panggil Nabi dengan Nabi Ibrahim. Apa tidak Nabi dengan Nabi Isa? Nabi Muhammad dengan Nabi Isa paling dekatnya. Jarak dia lebih kurang 500 tahun. 500 tahun hingga 900 tahun jarak dia. Nabi Muhammad dengan Nabi Isa. Tapi tak ada selawat. Didikat nama Nabi Muhammad dengan Nabi Isa tak ada. Secek selawat yang diajar oleh Nabi sendiri ada 16 riwayat dalam hadis Nabi. 16 hingga 19 riwayat. Semua selawat tu lapar berbeza pun dia akan ada nama Nabi dengan Nabi Ibrahim. Apa? Jadi nak royaknya ikatan tauhid. Mentauhidkan Allah, jangan syirik dengan Allah Taala. Sebab Nabi Ibrahim zaman dia lah, zaman yang mana ayah dia sendiri, ayah Nabi Ibrahim ni bukan nama Azar, ayah dia nama Tarikh, Ibrahim bin Tarikh. Dalam pemerintahan Empayar Namrud.
Namrud ni cucu Nabi Nuh yang keempat. Nabi Ibrahim cucu Nabi Nuh yang kesembilan. Namrud cucu Nabi Nuh keempat. Tapi kafir, ni kafir. Dan dia dilantik menjadi raja dalam empayar Babylon di negeri Iraq. Lepas tu Nabi Ibrahim pun syirik juga. Ayah dia tu ketua ulama kepada agama Namrud. Ayah Nabi Ibrahim nama Tarikh. Dan dia jaga satu patung yang besar. Nama dia patung Azar. Azar ni orang khamat. Dia buat patung dan dipuja. Dipuja, nama dia Azar. Jadi orang pakat panggil nama dia dengan Azar. Dia panggil gelar. Gelar buat apa? Ni orang alim besar ni jaga tok patung, nama dia Azar. Jadi orang panggil dia Azar. Jadi gelar dia, ayah dia ni pun jaga kepada syirik. Dan ayah dia pun mati kafir tu. Ayah Nabi Ibrahim. Jadi Nabi Ibrahim lah Nabi yang melawan betul-betul syirik. Dan dia telah buka semula kota Mekah. Dan keturunan dia tubi. Keturunan dia tubi. Di Mekah. Dan dia doa dengan Allah. Ya Allah, kau bangkitlah di Mekah ini seorang Rasul. Seorang Rasul yang akan berjuang habis-habisan menentang syirik. Doa Nabi Ibrahim itu, ulama kita kata 1000 tahun lepas dia doa barulah Allah waktu bi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tengok daripada Ismail ke Nabi Muhammad 5000 tahun lebih. Ada kata 5800 tahun jarak Nabi Ismail ke Nabi Muhammad. Tak ada seribu Nabi. Tak ada seribu Nabi. Sebelum Ishak no? Sebelum Ishak anak dia Nabi Yakub. Yakub anak dia Nabi Yusuf. Tengok. Sebelum Ishak. Kemudian sebelum adik-beradik lain pun tubik. Nabi-Nabi sampai 100,000. Tapi sebelum Nabi Ismail, Allah tidak waktu tubik Nabi, sehinggalah orang Mekah jadi syirik. Dan apabila Nabi tak ada, kitab wahyu tak ada, maka orang Mekah jadi punah habis leci. Ketika Nabi dibangkit berdakwah di kota Mekah, orang Mekah masih jawi. Lepas tu muncul bapa ikut sunnah Nabi Ibrahim. Orang Mekah buat haji dan jaga ibadat haji. Orang Mekah menyembelih binatang boleh makan free kepada jemaah haji. Orang Mekah telah bawa air pergi ke Mina untuk jemaah haji. Orang Mekah belakang berkhidmat. Walaupun mereka syirik, tapi unsur agama Nabi Ibrahim tetap ada. Dan mereka masih sembahyang. Walaupun ramai yang tidak sembahyang, mereka masih sembahyang lagi. Orang Mekah walaupun syirik, mereka tetap ada menamakan anak-anak mereka dengan nama Abdullah, hamba Allah. Ayah Nabi sendiri dengan nama Abdullah. Ramai orang-orang jahiliah dengan nama Abdullah. Berarti orang Mekah masih lagi ada ciri agama Nabi Ibrahim, tapi telah bercampur aduk dengan fahaman syirik. Iblis ni dia pergi punah di pudu dia. Pudu. Mekah ni pudu. Pudu iaitu pusat agama tauhid. Start zaman Nabi Adam lagi. Allah dah pilih dalam Mekah. Dia pergi punah sini. Lalu apabila sini punah, maka seluruh dunia akan jadi punah habis leci. Orang mari buat haji, mereka mari buat haji mengikut cara Nabi Ibrahim. Mereka tawaf, tapi tawaf telah bercampur aduk dengan ajaran syaitan. Tawaf telanjang. Tawaf ada, tapi tawaf telanjang. Pahala ke mana ya jadi tawaf telanjang? Syaitan, iblis bisik ke telinga mereka, kamu beranak dulu telanjang. Tak ada kait. Jadi untuk kita rapat dengan Allah Ta'ala, maka kita tawaf kena telanjang juga. Nak kecek kau iblis. Dah akidah punah, apabila akidah punah, syariah pun jadi punah kan? Sikit. Kosok habis. Dan setelah tawaf keletihan, lepas tu tawaf tu masih 7 keliling juga. 7 pusingan.
Jak zaman Nabi Adam sampai zaman Nabi Nuh. Kemudian Mekah sudah tidak ada. Zaman Nabi Ibrahim diajak tawaf 7 pusingnya. Orang jahiliah yang sembah Allah campur dengan batu berhala pun tawaf 7 pusingnya. Tapi sesudah tawaf mereka letih lalu mereka minum arak. Kita sudah tawaf letih minum air Zam-Zam. Dia minum. Sudah tawaf dan mereka akan minum arak dalam tongkorok musuh dia kerak kepala, kemudian dia buai otak, dia tinggal korok. Lalu mereka akan minum arak dalam korok tu, tepat simpan otak tu, dia minum arak situ dan menasyidkan syair jahiliyah, berbangga dengan kabilah dia yang gagah berani sehingga dapat memotong tongkok musuh dia. Rosak habis. Lalu Nabi pun berdakwah. Nabi berdakwah. Lagu mana cara Nabi berdakwah? Munib Al-Azdi radhiyallahu anhu, dia meriwayatkan hadis, dia kata, aku tengok Rasulullah fil jahiliyah. Teka tu Munib tu tidak masuk Islam lagi. Tapi dia tengok. Ketika dia tengok ni dia masih kafir lagi. Dia kata aku tengok Rasulullah berdakwah di Mekah, yatajawwalu 'alan nas. Nabi buat jaulah ni Nabi pergi kepada mereka fi buyutihim. Nabi pergi di rumah mereka, wa fi aswaqihim, pergi ke pasar-pasar mereka, wa fi nawadihim, pergi ke pusat-pusat orang kuris berkumpul, wa yaqulu linnas. Nabi akan kata kepada orang ramai. Nabi katakan, ya ayyuhan nas, manusia, qulu la ilaha illallah tuflihu. Manusia, terimalah la ilaha illallah, kamu akan dapat kejayaan. Faminhum, segolongan Quraisy, man tafila fi wajhi Rasulillah. Segolongan Quraisy luduh atas muka Nabi. Kalau salahlah kita dilantik jadi Nabi waktu itu. Cuba bayangkan. Wa minhum, segolongan Quraisy, man hassahu alaihi turab. Segolongan Quraisy ambil tanah tabur atas kepala Nabi untuk hinakan dia. Wa minhum man sabbahu. Segolongan Quraisy caci Nabi hatta intasafan nahar, sampai separuh hari. Separuh hari caci. Caci lagu mana? 3 perkataan. Caci ni 3 perkataan. Pertama, sahir, ahli sihir. Kedua, gila. Ketiga, kahin. Kahin ni orang yang pakat baik ngaji. Ni bobok jin ni. Sehingga Quraisy kata, dia besar. Quraisy kata kalau Muhammad mari, mu jangan tengok mata dia. Kalau tengok mata dia, sudah kena lagi. Jadi itu yang Nabi telah lakukan. Nabi berdakwah, pergi rumah ke rumah. Tidak ada satu lorong Nabi tinggal. Tidak ada satu lorong. Saya haji tahun berapa? Saya orang Mekah. Saya ada di Mekah. Dia kata, mu nak terang tempat Nabi gi. Nabi gi berdakwah. Dia Mekah ni Masjid Haram duduk di lembah. Tempat tinggal atas bukit itu tempat tinggal manusia. Dia tu lagi, mari kita pergi. Saya pun pergi. Ni lorong ni pernah Rasulullah lalu berdakwah pada Quraisy. Saya nak boleh sapa kata bukit Allah ya. Moga dia punya bukit dia naik. Dan di sini dia tahu rumah sikit-sikit pemimpin Quraisy. Sebab dia orang muka hasar. Jadi orang muka hasar ni dia ada peta yang mana pemimpin Quraisy tinggal. Rasulullah pergi ke rumah-rumah mereka untuk ayat apanya? Untuk ayat la ilaha illallah. Dia makna dia tak ada puja, tak ada sembah kecuali Allah Ta'ala sahaja. Quraisy kata kami tak pernah dengar. Ajak ke kamu ni, dakwah kamu ni, kami tak pernah dengar. Hak kami dah dengar, tonton nenek kami aja Allah dipuja dengan Lata, Uzza, Manat
dan patung-patung yang ada sebelah Kaabah ni kita kena puja sekali dengan Allah Ta'ala. Nabi kata, "Duh, Nabi Ibrahim tak pernah ajar lagu ni. Buatmu je mereka ni." Dan mereka kata hak Nabi salah. Sebab tu mereka lawan habis-habis. Mereka perang dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi tuan-tuan, itu dia panggil konten ajaran Nabi. Bermula situ backing akidah tauhid, biar betul-betul bersih daripada syirik. Jadi hak ni yang paling payah sekali. Sebab kalau berpunuh sikit-sikit, punuh cara mayat ke, cara tawaf ke, Allah tidak akan atas Nabi. Kalau berpunuh sikit-sikit. Biasa Allah Ta'ala atas Nabi ni ialah apabila punah akidah tauhid, Allah Ta'ala atas Nabi. Punah ni baru Allah atas Nabi. Kalau berpunuh cara tawaf, cara sembahyang, kaifiat, punah kaifiat ibadat, Allah tidak akan atas Nabi. Jadi apa? Begitu payah sekali. Orang dia terima akidah syirik, nak tubik daripada syirik tu, Allahu Akbar, beratai ubat. Beratai ubat. Sebab syiriklah paling payah untuk keluar pada hati manusia. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditentang oleh Quraisy. Quraisy tentang Nabi. Kita semua tahu bila Quraisy terima Islam. Quraisy ni bangsa yang Allah Ta'ala pilih terima Islam tapi lewat. Pada tahun ke-8 Hijri. Tapi kata Ikrimah bin Abu Jahal, anak lelaki Abu Jahal, dia kata aku perang dengan Nabi 17 kali. Aku perang dengan Nabi mempertahankan akidah syirik ni. Aku perang dengan Nabi selama 17 kali. Dia kata ni mana? Dia kata ni ketika Quraisy berhadapan dengan puak-puak tentera Romawi, orang-orang Kristian di negeri Jordan. Di negeri Jordan, di tempat nama dia Yarmouk, tahun 13 Hijri. Setelah Rasulullah wafat 3 tahun, sahabat Nabi ni keluar berdakwah pergi ke negeri Syam. Syam dikuasai oleh orang-orang Kristian. Jadi puak-puak Kristian telah siap ke 400,000 tentera. Jadi Ikrimah bangun. Dia kata, "Wahai Quraisy, kita hari ni sikit. Kita hari ni sikit. Sebab pala-pala panglima perang semua daripada Quraisy belakang." Dia kata, "Aku dulu telah perang dengan Nabi sebanyak 17 kali pertempuran. Dan kudaku seinci pun tidak undur. Kuda aku seinci pun kaki kudaku tidak undur ketika aku perang dengan Rasulullah. Dan setiap kali aku perang dengan dia, tujuannya untuk bunuh dia. Kerana dia telah merosakkan agama kita di Mekah ini." Sebab Quraisy yakin hak dia tu benar. Hak syirik tu benar. Sebab ngahiat kau iblis begitu lama sekali sehingga mereka yakin mereka yang benar. Dan Allah telah beri hidayah kepada kita. Ikrimah masuk Islam tahun ke-8. Tahun ke-8 ni setelah Rasulullah berdakwah 21 tahun, barulah Allah buka 100% Quraisy telah terima Islam. Sebelum tu dia dah perang dengan Nabi. Dan banyak juga pemimpin-pemimpin Quraisy mati kafir. Tapi sebagian besar telah menerima hidayah dari Allah Subhanahu Taala. Oleh itu Ikrimah kata, hari ni kita sikit, kita 40,000 saja untuk lawan 400,000 depan mata kita. Siapa di antara kamu yang sanggup mati untuk agama? Ikrimah tu baru masuk Islam tahun ke berapa? Tahun ke-8. Perang Yarmouk berlaku tahun 13. Islam dia baru 5 tahun. Baru 5 tahun. Ikrimah kata, hari ni aku nak mati dah. Hari ni aku sudah nak mati. Aku nak tebus balik segala apa yang aku buat pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat. Hari ni aku nak mati dah. Dan dia telah mati syahid dalam perang Yarmouk ketika berperang dengan puak-puak Kristian, menghalang kerja dakwah yang sahabat bawa ke negeri Syam. Jadi Rasulullah kita ni berhadapan dengan orang yang sudah ada agama dah. Bukan Quraisy ni, bukan orang Arab ni,
dia macam orang asli. Jangan kita kata orang Arab macam orang asli di Gua Musa. Tak ada tamadun bodoh kan. Tak ada apa, tidak duduk jenis di bandar. Tak. Mekah ni sudah di bandar dah. Bandar. Dan Mekah sudah ada agama. Agama apa mereka kata? Agama Nabi Ibrahim. Tapi agama yang telah berjaya dirosakkan oleh syaitan, campur aduk dengan syirik. Lalu Rasulullah cuba ubati masyarakat ini, dan Nabi telah ambil masa 23 tahun. Dan untuk ubat penyakit syirik orang Mekah, Rasulullah memerlukan masa selama 21 tahun. Dan semua Quraisy pada tahun ke-8 menerima Islam, dan tidak ada seorang pun yang murtad. Tak ada dalam kitab tarikh buat-buat Quraisy ni murtad, tak ada. Walaupun setelah Rasulullah meninggal dunia, banyak orang Arab murtad, ratusan ribu murtad setelah Rasulullah meninggal dunia. Zaman Abu Bakar tu, ratusan ribu murtad, tapi bukan Quraisy. Quraisy apabila dia terima saja Islam pada tahun ke-8, mereka lah yang telah membawa Islam keluar daripada Mekah dan Madinah, bawa pergi ke negeri Syam, dan juga bawa pergi ke negeri Iraq. Hala Syam dan Iraq ini telah berjaya mengembangkan Islam ke seluruh dunia dengan jasa orang-orang Quraisy. Jadi tuan-tuan, Rasulullah kita ni, kalau kita tengok kan, daripada Ismail berapa ribu tahun, hampir 5,000 tahun lebih tak ada Nabi. Apabila Nabi tak ada, wahyu tak ada, kitab suci tak ada, menjadikan jahil Turki. Jahil Turki. Lalu ni kita ni ada kitab suci. Walaupun Nabi kita dah mati 1440 tahun yang lalu dah Rasulullah mati. Tapi kita tidak akan jahil selagi kita dekati dengan kitab Allah. Selagi kita rapat dengan Quran, selagi kita rapat dengan orang-orang yang syarah Quran daripada kalangan ulama, orang itu tidak akan jahil. Bapa? Sebab Allah kekalkan Islam ni sehingga kiamat dunia. Walaupun Nabi mati, tapi lain dengan Quraisy. Apabila Rasul mati, Nabi Ibrahim meninggal dunia, Nabi Ismail meninggal dunia, maka wahyu tak ada, Nabi tak ada. Lama-lama dengan kecek ke iblis, akhir sekali jadi jahil Turki, mencampur adukkan agama tauhid campur dengan syirik. Beza dengan kita. Kita Quran ada. Nabi memang tak ada dah. Kita tak nak rujuk dah ke Nabi. Nak rujuk ke sahabat pun tak boleh. Nak rujuk kepada imam-imam Syafi'i ke, tak boleh, dia mati habis dah. Imam Ghazali tak boleh dah. Tapi kita ada Quran yang dijaga oleh Allah Ta'ala. Asli. Quran tetap asli. Tidak ada orang berjaya ubah Quran. Apa? Sebab Allah sendiri jaga dia. Inna nahnu nazzalna zikra. Kami yang menurunkan Quran, wa inna lahu lahafizun. Kami yang jaga dia, kata Allah. Sebab itulah umat Muhammad tidak sesat selagi dia pergi dengan Quran dan Sunnah, dan dia dekat diri dengan orang-orang yang mensyarah Quran, yang dikatakan alim ulama. Alim ulama pun kena perhati juga. Kena perhati. Kalau ahli ulama ni dia nak bawa pergi ke puja. Puja capa ke? Kan? Puja je ni. Jadi orang pergi ke puja. Puja selain daripada Allah. Duk besar ke kubur ke? Kita kena perhati juga. Apa ustaz ni nak bawa orang pergi ke kubur, besar ke kubur, besar ke capa, lame-lame. Kita sebab Allah Ta'ala bagi kita akal fikir. Mana-mana ulama yang cuba nak bawa manusia kepada selain daripada Allah dan sunnah Nabi, maka dia sebenarnya bawa umat kepada jalan gelincir, mungkin gelincir dalam syirik. Mula-mula ni dia main lambai dulu, lambai kan. Bobok lambai di biar, buat topi, bobok lambai tu di tepek, di kereta. Mula-mula ni, Lepas tu lama-lama kan, apabila mati generasi yang jenis lambai ni, ni ada fadilah pula ni. Dia tak tali, agama ni tali. Sebab dia
rusak agama bermula dengan syirik. Apabila dia masuk syirik, maka rusak habis. Jadi Mekah jadi pusat ajaran sesat terbesar dalam dunia waktu itu. Lalu Allah pun waktu Nabi kita berdakwah. Dan Nabi kita ni pula, saya duk kupu ada 5 keistimewaan dia. Allah sebut dalam surah Al-Ahzab ayat 21. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Rasul Allah ini mempunyai ikutan yang baik. Liman kana yarjullah wal yaumal akhir, bagi orang yang mengharapkan Allah dan hari akhirat. Wa zakarallaha katsira, dan dia ingat kepada Allah banyak-banyak. Jadi uswah hasanah sini gapo dia? Uswah hasanah pertama, Rasulullah tidak mengguna wahyu untuk mencari dunia. Rasulullah, Nabi kita ni dia tidak guna wahyu. Guna Quran yang Allah turunkan, dia guna orang pengikut dia ni untuk mencari dunia. Dalam surah Al-Mudassir, Allah telah menjelaskan usul dakwah. Surah Al-Mudassir. Surah Al-Mudassir ni surah yang kedua. Ayat kedua selepas Iqra. Jadi selepas Iqra, Nabi diberitahu tentang Allah. Sebab Nabi ni dia kalau tanpa wahyu, dia sendiri pun tak boleh tahu apa dia Allah Ta'ala. Sebab Nabi ni sebelum dia dilantik menjadi Nabi, dia tak boleh terima. Kurang duduk puja Allah campur dengan patung ni, Nabi tak boleh terima. Nabi kata pelik dan dia ada royak, dia tidak ada wahyu lagi. Jadi Nabi tak boleh terima, menjadikan Rasulullah telah lari ke atas bukit Jabal Nur. Kalau tuan-tuan pergi haji, tuan-tuan akan melawat Jabal Nur, tinggi tu kan. Nabi lari pergi duduk situ 3 tahun sebelum turun Iqra ni. Nabi lari apa? Sebab Nabi tak boleh terima cara Quraisy beribadat, campur aduk dengan syirik. Hati dia tak boleh terima. Lalu mari Iqra, royak tentang Allah Ta'ala. Wa'ali pula surah kedua, nama dia Al-Mudassir. Nabi diperintah berdakwah. Tapi apabila perintah berdakwah, lalu Allah pun sebut ayat dia panggil usul yang kena. Usul pertama, kum fa'anzir. Hai Muhammad, bangun dan beri peringatan kepada kaum kamu. Wa rabbaka fakabbir. Usul kedua, setiap percakapan kamu kena besar ke Tuhan kamu. Jangan besar kamu, besar ke Tuhan kamu. Wa thiyabaka fatahhir, dan pakaian kamu kena bersihkan. Dalam kitab tafsir, bapa dia suruh bersih sebab buat-buat Quraisy dia duk beribadat tawaf Kaabah dalam keadaan ada pakaian dia buat minum arak. Kadang-kadang dia ke zina dulu sebab tepi Kaabah tu pertama ada kedai, kedua ada kedai persundalan, kedai pelacur sekitar. Dia Quraisy kata kita letih beribadat pada Allah Ta'ala, maka apabila letih tu, maka sudah ibadat, maka kita pun kena melanggar pelacur untuk berhibur. Ada di sekitar kota Mekah. Jadi mereka tawaf dengan baju, mereka melanggar pelacur. Mereka minum arak, kemudian dengan baju arak itulah mereka tawaf, beribadat kepada Allah Ta'ala. Jadi apabila Allah Ta'ala suruh Nabi berdakwah, wasiyabaka fatahir, pakaian kamu hendak bersihkan, warujza fahjur, dan setiap dosa dan maksiat kamu kena jauhi, wala tamnun tastakthir. Ni usul nombor ni. Janganlah Muhammad dengan kerja dakwah hok membuat ni kamu nak banyak pitih. Sebenarnya usul ni dituju ke Nabi dan dituju kepada setiap orang yang menanggung ilmu kenabian. Usul ni. Usul ni. Sebab tu ulama-ulama di Pakistan, saya dulu pernah pergi Pakistan. Jadi kita jumpa orang alim sana. Orang alim sana kata jangan mencari harta dengan ilmu Quran. Jangan. Apa?
Sebab Allah Ta'ala telah larang Nabi. Allah Ta'ala larang Nabi, jangan kamu berharap dengan hati kamu, bercita-cita dengan hati kamu, dengan sebab kamu berdakwah membacakan wahyu Allah ini tujuannya nak suruh orang bui pitih kamu, ataupun nak suruh banyak harta kepada kamu. Jangan. Jangan. Itu larangan Allah, usul. Jadi ulama kita kata keistimewaan Nabi ini bapa dia tinggi darjatnya. Nabi tidak pernah mengguna wahyu untuk mencari dunia. Nabi tidak akan guna. Sebab wahyu diguna untuk membina akidah tauhid. Wahyu Allah ni diguna untuk supaya orang selamat bersyirik dan hati manusia hanya puja Allah saja. Berharap dengan Allah saja, yakin dengan Allah saja. Wahyu diguna, Quran dibaca untuk bina hati. Bukan Quran dibaca untuk orang bayar ke kita. Bukan. Rasulullah ni. Kedua, Rasulullah menyampaikan wahyu dengan penuh amanah. Nabi sampaikan wahyu Quran ni 30 juzuk Quran selama 23 tahun. Dan Nabi tak tambah sikit pun perkataan daripada dia. Dengan penuh amanah. Tak ada. Dan Nabi hurai pun mengikut huraian hadis ni, hurai kepada Quran. Percakapan Nabi tu. Jadi Nabi tafsir Quran mengikut apa yang Allah Ta'ala nak. Dalil dia dalam Quran. Dalam Quran, walam taqawwala alaina ba'dal aqawil. Wahai Quraisy, kalaulah Muhammad telah tambah, kalaulah Muhammad telah berkata dengan perkataan daripada dia, Quran apa dia baca, patuh dia apa dia baca juga, perkataan daripada dia, huraian daripada dia, supaya manusia ni Allah pun puja, dia pun orang puja juga. Allah pun orang hormat, dia pun biar orang hormat juga. Jadi Allah kata, kalau Muhammad ni mereka-reka Quran, la akhadna minhu bil yamin, kami pasti akan bertindak kepada dia. Summa laqata'na minhu al watin, kemudian kami akan putuskan orak jantungnya. Ulama kita kata, mati paling mudah ialah mati yang mana Allah putuskan orak jantung. Ya zaman sekarang ni orang panggil kita serangan jantung. Modern, orang modern heart attack. Dalam bahasa Inggerisnya heart attack. Mati ni lah paling mudah sekali. Jadi Allah kata, kalau Muhammad dia reka, Quran tu dia reka. Hak Allah pun ada, hak dia pun ada, maka sudah pasti kami akan bertindak. Lagu mana kami akan bertindak? Allah kata, aku akan putuskan orak jantung dia. Berarti Nabi Muhammad amanah. Sebab itulah sidik, amanah, tabligh, fatanah. Dia menyampaikan dengan penuh amanah. Sebab qaulullah, firman Allah ni, kalau silah hari bulan, orang yang tidak amanah, dia akan menyampaikan dengan penuh, dengan ada udang di sebaliknya. Ada nak suruh orang pakuh dia dalam pilihan raya. Ada nak suruh orang wipitih dia. Jadi kita kena jaga. Quran ni bukan untuk itu kan. Quran bukan untuk itu. Jadi dua. Yang ketiga, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mengeksploitasi pengikut untuk mendapat kemuliaan dunia. Pengikut. Nabi ni dia ada pengikut, orang panggil sahabat. Berapa orang semua? Nama-nama dia ada dalam kitab. Sahabat ni dalam kutubur rijal. Kitab-kitab tokoh-tokoh yang ikut Nabi. Lebih kurang ada 124,000 orang. Dia panggil sahabat Rasulullah, lelaki dan perempuan. Jadi sahabat-sahabat ni Nabi tidak pernah mengeksploitasi sahabat untuk dia dapat kemuliaan dan dapat dunia daripada sahabat. Tak ada.
Nabi tidak menjadi raja dunia. Nabi tidak mendapat harta kekayaan. Nabi tidak dipuja dengan keistimewaan Nabi dan wahyu yang dia ada. Orang tidak puja dia. Ada sekali Rasulullah mari, sahabat bangun hormat. Nabi kata duduk. Jangan kamu jadikan aku seperti raja-raja Rom dan Parsi. Jangan. Apa? Sebab bukan itu maksud yang Allah Ta'ala tanam. Padahal Nabi ini apabila Nabi meludah, maka sebelum air ludah Rasulullah sampai, sahabat ni akan ambil air ludah Nabi itu untuk lomor ke tubuh. Darah Nabi apabila bekam, sahabat minum darah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Koyaknya sahabat dengan Nabi ni, kalau Nabi suruh apa pun dia akan taat. Tapi Nabi tidak mengeksploitasi orang ni supaya dapat manfaat ke dia. Tak ada. Dalam hadis, wa man taqama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li nafsihi. Nabi tidak pernah membalas orang-orang yang menyakiti, membalas itu untuk dirinya. Tetapi Nabi membalas untuk Allah Ta'ala, untuk Allah. Kalau Nabi balas untuk Allah. Sebab itulah hari Badar, hari Uhud, Nabi begitu sedih. Pok saudara dia telah dibelah dada. Kemudian telinga kena kerak, hidung kena potong. Habis dia punya jasad tu hancur lebu, dicicil oleh puak-puak Quraisy. Dan di perut dia tembuh dengan lembing. Lelaki yang lembing Hamzah tu nama Wahsy. Dia adalah lelaki kulit hitam yang menjadi hamba kepada Hindun binti Utbah. Hindun binti Utbah isteri Abu Sufyan. Ayah dia Utbah ibn Rabi'ah. Dia hadir dalam perang Badar sebagai orang kafir. Lalu dia tubik. Utbah ibn Rabi'ah ni tubik. Kami cabar sebelum perang ramai-ramai, kita perang seorang sama seorang dulu. Lalu keluarlah orang Ansar. Orang Ansar tubik. Utbah ibn Rabi'ah kata, saya tasik orang Ansar. Kami nak daripada waris-waris kami orang Mekah. Lalu tubiklah Hamzah radhiyallahu anhu, bawa darah Nabi, berlawan dengan Utbah, dan Hamzah telah bunuh Utbah. Hindu ni sakit hati, anak dia ni sakit hati sebab ayah dia telah dibunuh oleh Hamzah. Lalu dia kata, wahai Wahsy, perang Uhud ni, kalau kamu boleh bunuh Hamzah, kamu merdeka. Lalu Wahsy seorang lelaki pelontar lembing yang tepat. Dia telah lontar lembing dan tepat kena perut, tembus ke belakang, dan Hamzah meninggal dunia. Jadi Wahsy telah terima Islam. Wahsy telah datang ke Madinah memeluk Islam. Orang lembing Hamzah tu, Nabi sallallahu alaihi wasallam tak tengok ke muka Wahsy. Nak royaknya sedih lagi, sedih dengan pak darah. Tapi walaupun Nabi tak tengok ke muka dia, sehingga Wahsy kata, aku datang ke Masjid Nabawi dan aku duduk jauh daripada orang. Bapa? Sebab Rasulullah tak pernah angkat mata dia tengok ke muka tu. Sebab Nabi tak boleh tengok ke muka dia, kerana dialah yang melebih Hamzah. Dan Nabi tidak balas. Nabi tidak balas. Bahkan Rasulullah tetap menerima Wahsy. Cuma Nabi tak boleh tengok ke muka dia. Lalu dalam perang memerangi orang-orang murtad, Wahsy kata, aku akan bunuh Musailamah Al-Kazzab yang mendakwa menjadi Nabi di zaman Abu Bakar. Wahsy kata, mudah-mudahan di hari kiamat nanti Rasulullah akan tengok ke muka aku. Rasulullah akan tengok ke muka aku di hari kiamat nanti. Mudah-mudahan dengan jasa aku bunuh Musailamah. Lalu dalam perang memerangi orang murtad, Wahsy telah hadir dan dia bawa lembing yang sama, lembing yang dia telah lembing Hamzah, dan dia telah berjaya melembing Musailamah Al-Kazzab, seorang yang mendakwa Nabi palsu. Jadi nak ayat Nabi ni sifat dia
Dia tidak eksploitasi pengikut untuk dapat kemuliaan, pujaan, dan juga Rasulullah tidak eksploitasi pengikut untuk mendapat kemuliaan dunia. Rasulullah keluar pergi ziarah satu bani. Lalu sahabat ni telah lalu ke rumah Nabi. Rumah Nabi dinding daripada pelepah taman. Jadi orang duduk dalam rumah Nabi, isteri Nabi nampak. Sahabat kata, bukan dia ni, isteri Nabi ni nampak aurat. Orang lalu kan, muka pelepah sama. Lalu mereka pakat, gini, kita tukar dinding rumah Rasulullah tanpa keizinan dia. Kita tukar, kita bubuh bata, labanah, bubuh bata. Lalu sahabat pun buat segera, pakat buat segera, bubuh bata. Rasulullah pun balik. Rasulullah panggil, dia suruh tukar bata. Sahabat kata, ya Rasulullah, kami telah lalu ikut rumah Nabi dan kami telah nampak aurat isteri-isteri Rasulullah duduk dalam rumah. Kerana dinding pelepah taman ni mari angin dia akan pecah. Jadi ya Rasulullah, maafkan kami. Kami kok mana pun kami akan tukar dinding rumah Rasulullah. Berarti Nabi ni ya tak ada orang duk puja dia ni kan. Orang duk syok dia ni sepatutnya buat demo kena buatlah rumah kawan besar sikit. Tempek mozaik ke apa? Dah. Nabi tak ambil kesempatan. Itu sifat Rasulullah. Kita zaman ni jadi ustaz pun boleh banyak dunia dengan jadi ustaz. Boleh dunia, boleh kemuliaan. Nabi dulu tidak mengguna benda-benda ni. Kemudian yang ketiga, yang keempat, Rasulullah menyampaikan wahyu daripada Allah secara keseluruhan. Nabi telah sampaikan wahyu Allah ni selama 23 tahun. Nabi tak susuk satu ayat pun. Dan Nabi sampaikan kepada sahabat, tak ada. Mari, kakak aku ayat berhabis, orang lain lebih ahli pada aku kan. Kalau tu lupa zaman ni ilmu tak boleh ajar habis. Kalau ajar habis kan, lawan tu guru. Dah, Nabi sampaikan habis ni. Jadi dalam Al-Quran, wa zakir fa inna zikra tanfa'ul mu'minin. Qatadah kata wa zakir bil Quran. Hak ni dituju kepada Nabi. Wa zakir, hai Muhammad, berilah peringatan. Khas dituju ke Nabi. Tapi peringatan ke apa? Peringatan Quran, wahyu. Peringatan itu wahyu. Dan ayat ni walaupun dituju ke Nabi, tapi dia sebenarnya digunakan untuk semua orang yang menanggung ilmu kenabian. Siapa dia yang menanggung ilmu kenabian? Yang ada Quran dalam kepala dia, yang ada hadis Nabi dalam dada dia, dia kena beri peringatan pada umat. Peringatan tu guna apa? Guna Quran. Guna Quran. Sebab ada pula aliran ni dia kata tidak payah pakai tazkirah tu, pakai tubik mulut ya. Tak boleh. Apa? Sebab Rasulullah sendiri Allah araf wa zakir, beri peringatan. Beri peringatan dia guna apa? Guna Quran, wahyu. Nabi ambil masa 23 tahun untuk lengkapkan Quran tu, turun ke dia tu selama 23 tahun. Dan kita lah ni, kita Quran sudah ada dah. Cuma bagi orang yang belajar dia, orang faham dia wajib beri peringatan pada umat tentang Al-Quranul Karim. Bukan bagai mengepek gitu ya. Tak boleh. Agama ni kita tak boleh mengepek. Agama kena guna nas, Quran dan juga hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang akhir sekali, Nabi berdakwah dengan penuh hikmah dan bijaksana. Fatana. Dan Allah sebut, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya hasan. Berdakwahlah kamu ke jalan Tuhanmu dengan hikmah. Hikmah ni apa dia? Ada beberapa orang ulama tafsir, dia kata Ibnu Jarir At-Tabari dalam kitab Jami'ul Bayan, al-hikmatu hiyal wahyu wal kutubul munazzalah. Hikmah ialah wahyu
iaitu berdakwah dengan membacakan wahyu Allah, iaitu Quran dan Sunnah. Kalau bagi kita, Quran dan Sunnah. Kalau bagi Nabi, Quran. Dan percakapan dia tu jadi Sunnah. Percakapan Nabi, huraian Nabi pada Quran, dia jadi Sunnah. Jadi bagi kita ni, kalau kita nak berdakwah, kita guna apa? Hikmah. Hikmah tu apa dia? Wahyu Allah, iaitu Quran dan Sunnah. Ibnu Katsir kata dalam tafsir dia, tafsir Ibnu Katsir, Al-Quran wa Sunnah, Al-hikmatu hiya Al-Quran wa Sunnah. Imam Baydawi kata dalam tafsir dia, tafsir Baydawi, Al-hikmatu hiya Al-aqwalul munazzamah, iaitu perkataan yang tersusun, wal adillatul qati'ah, dan juga dalil-dalil yang putus, fi bayani haqiqatil Islam, dalam menerangkan hakikat Islam, wa mahri raubihi, dan menghancurkan menghancurkan syak wasangka kepada Allah dan juga kepada agama. Imam Wahidi dalam tafsir dia Al-Wajiz, dia kata al-hikmatu hiya nabwatu Muhammad, iaitu kenabian Nabi Muhammad, itu adalah hikmah. Imam Baghawi kata dalam tafsir dia Ma'alimut Tanzil, al-hikmah hiya Al-Quran. Jadi apabila Allah kata berdakwahlah kamu dengan hikmah, iaitu mengguna Quran. Mengguna Quran. Jangan dakwah wahai cerita belak-belak. Cerita mimpi jumpa Nabi lah, cerita bagai-bagai belak. Cerita keris kukuk lah, cici musi lah. Jadi kalau dakwah lagu tu itu bukan dakwah. Dakwah ialah percakapan mengguna Quran. Yang kedua, dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nak ayat hikmah ni dengan makna dia, dengan makna Quran. Nabi kata la hasada illa fisnatain. Tidak ada dengki, tidak ada rasa untuk bersaing dalam kebaikan kecuali dua perkara. Pertama, lelaki yang Allah Taala beri harta. Kedua, wa rajulun atahu Allahul hikmah, lelaki yang Allah Taala beri hikmah kepada dia. Jadi hikmah di sini ialah dengan makna Al-Quranul Karim. Jadi itu Rasulullah SAW. Jadi kita yang kedua, kita berdakwah dengan menggunakan mau'izah hasanah, iaitu nasihat yang baik. Nasihat yang baik ini Imam Qurtubi kata wa syara'ahu bi talattufin, Allah telah memerintahkan Nabi berdakwah dengan lemah lembut, walayyinin duna mukhashanatin, tanpa percakapan yang kasar, tidak guna perkataan kasar, wa ta'nif, dan juga perkataan yang mengancam manusia, perkataan ganas. Jadi ma'izah sana ni lemah lembut. Sehingga apabila Nabi Musa, Allah Ta'ala perintah pergi jumpa Fir'aun, Allah pun tahu Fir'aun ni tidak akan beriman dah. Dan Allah pun sudah tahu dah, sebab Allah buat dia akan mati dalam laut merah. Fir'aun bersama pengikut dia, tentera dia 1,900,000. Bukan Fir'aun seorang. Fir'aun tu bersama pengikut dia 1,900,000. Allah mati ke dalam laut merah, serentak mati dia. Allah sudah tahu dah. Tapi apabila Allah perintah Nabi Musa pergi berdakwah, faqula lahu qawlan layyinan, bercakaplah kamu dengan percakapan yang lemah lembut. Jadi dakwah Rasulullah percakapan penuh dengan lemah lembut, dan dia tidak menghina orang, Rasulullah tidak memperli orang, Rasulullah tidak menjatuhkan maruah orang. Dalam dakwah Nabi, percakapan Nabi sama sekali tidak akan menjatuhkan maruah orang. Apabila hari buka kota Mekah, Nabi telah jumpa Abu Sufyan. Abu Sufyan ni pemimpin Quraisy yang perang dengan Nabi beberapa kali. Hak bawa ketua perang Badar Abu Sufyan, ketua perang Uhud Abu Sufyan, ketua Quraisy yang bawa rombongan Ahzab tahun kelima perang Parik tu Abu Sufyan. Berarti dia ni ketua kepada Quraisy.
yang kufur dengan Allah pergi dengan Nabi. Tapi apabila hari buka kota Mekah, Nabi jumpa dengan Abu Sufyan. Nabi kata, wahai Abu Sufyan, engkau ni lelaki cerdik. Kalau tidak cerdik, macam mana orang akak menjadi ketua? Kayak orang Quraisy ni taat kamu. Berarti mu cerdik. Cubalah fikir. Cuba fikir sini. Apa yang aku bawa ini betul atau tidak? Cuba mu fikir sini. Agama Nabi Ibrahim ni, adakah betul aku atau betul yang kamu? Lalu Nabi kata, tengok tu Abu Sufyan dia tengok ke dia, bercelaru fikir ke dia. Nak pergi dengan Muhammad ni, dia bawa 10,000 orang untuk mari. Orang Mekah nak boleh lawan kau tak boleh ni. Lalu Nabi kata, barang siapa masuk ke dalam rumah Abu Sufyan, maka dia akan selamat. Dia kata, Nabi telah beri arahan kepada Quraisy. Ketika tu Quraisy belum masuk Islam lagi. Buat Quraisy ni naik bukit, tengok rombongan sahabat sudah mari 10,000 daripada Madinah Al-Munawwarah. Jadi Quraisy kata, kalau sekarang ni kita tak boleh pergi ni. Kalau pergi pun kita akan kalah. Lalu Rasulullah i'lan, barang siapa masuk ke rumah Abu Sufyan, maka dia selamat. Jadi Abu Sufyan ni muka dia jadi tua lama dah. Jadi apabila Nabi akad dia, dia panggil Jack. Nabi Jack dia, dengan Jack ni lah maka terbuka rongga dada hati Abu Sufyan untuk terima la ilaha illallah. Jadi apabila dia masuk Islam dengan Hindu sekali. Hindu yang upah Wahsy untuk tombok Hamzah tu, dengan dia sekali terima Islam. Dan anak lelaki dia Muawiyah bin Abi Sufyan awas tahun daripada dia, tahun ke-7. Dan anak lelaki dia seorang lagi yang sahur juga, nama dia Yazid bin Abu Sufyan, abai kepada Muawiyah. Yazid ni mati mana? Mati pada tahun 16 Hijri ketika tahun melanda negeri Syam. Ketika tu Umar lantik dia jadi Amir Syam, dan dia telah mati terkena penyakit wabak di negeri Syam di zaman Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Jadi nak ayat ke kita, dakwah Rasulullah ni cukup lemah lembut, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam duduk fikir. Nabi ni sifat Rasulullah ni, dia duduk fikir lagu mana? Fikir lagu mana orang lepas dia. Fikir Nabi ni sudah sampai ke kita. Nabi duk fikir, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daimus sukut. Nabi ini sentiasa dia tidak kecek banyak. Tawilul fikri, panjang mikir. Kalau Nabi duduk dia, dai dia ni melipat mikir. Kalau kita melipat nak pergi makan mana ni? Nak ayam kampung ko, ayam bandar ko, itik ko, beripat tu dia. Nabi ni sentiasa fikir lagu mana? Fikir supaya orang zaman dia ni semua biar selamat daripada api neraka. Sebab syarat nak selamat daripada api neraka kena terima la ilaha illallah. Dan Nabi fikir bukan saja orang duduk zaman dia, setelah dia mati nanti akan beranak lagi manusia. Jadi Nabi duk fikir sehingga kiamat dunia lagu mana nak suruh setiap rumah, setiap manusia boleh terima la ilaha illallah dan dia mati dengan la ilaha illallah. Nabi duduk fikir. Ulama kita kata kerana fikir Nabi inilah, kerana fikir Nabi yang begitu, sehingga ulama kata kalaulah Allah tidak jaga Nabi, kemungkinan otak dia punya tumpur kepala ke pecah kerana kurusnya Nabi kepada umat. Nabi duk fikir. Lalu Allah Subhanahu wa taala meninggalkan Nabi dalam keadaan Nabi duk fikir macam ni. Duk fikir lagu mana semua orang boleh terima la ilaha illallah, kerana Allah telah letak syarat. Allah telah wahyu ke Nabi, aku telah letak syarat, iaitu sesiapa yang terima la ilaha illallah dan dia mati dengan la ilaha illallah, aku akan beri kepadanya syurga. Allah letak syarat, dan syarat ni Allah tidak pernah ubah. Nabi Ibrahim AS
jumpa dengan ayah dia di hari kiamat. Ayah dia muka jadi teh, rambut jadi debu. Lalu Nabi Ibrahim kata, ya Allah, engkau telah berjanji dengan aku untuk pada hari kiamat ni jangan sedih lagi. Allah janji dengan Nabi Ibrahim, ya Allah, tidak ada benda yang paling sedih, iaitu tengok ayah dalam keadaan susah. Lalu Allah berfirman, hadis ni Nabi royak ke kita tentang Nabi Ibrahim jumpa ayah dia. Allah berfirman, ma yubaddalul qawlu ladayya, aku tidak pernah ubah ketetapan aku. Geria ketetapan aku yang aku tidak pernah ubah daripada azali lagi. Allah tidak akan ubah ketetapan yang dia buat ni, iaitu inni haramtul jannata alal kafirin, dan aku telah haram ke syurga kepada orang kafir. Tak kira siapa. Sebab tu Nabi tak boleh wishma pada pot darah dia, Abu Talib. Nabi nak pelepah Abu Talib daripada neraka. Talib. Kenapa? Sebab dia mati dengan kafir. Kerana dia mati dengan kafir, Nabi tak boleh pelepah. Dan Nabi kata, syafaatku li ahlil kabair min ummati, syafaatku nanti di hari kiamat, aku Allah bui lepaskan orang-orang yang buat dosa besar dari kalangan umatku, tapi dia mati dengan la ilaha illallah. Dia mati dengan orang Islam, tapi dia mati dengan dosa zina, dosa bunuh orang, dosa curi. Tetapi walaupun dia mati dengan dosa besar, Nabi boleh beri syafaat, Nabi boleh lepaskan orang-orang yang mati dengan dosa besar, tetapi mati dengan la ilaha illallah. Jadi tuan-tuan, inilah Rasulullah kita, yang kita duduk sambung ni, supaya apa? Supaya kita faham apa dia keutamaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata, aku tidak takut kamu menjadi fakir dan kebuluhan, tetapi aku takut selepas ketiadaanku nanti kamu berdengki-dengki antara kamu, berebut dunia sehingga kamu balas berebut dunia. Kadang-kadang balas berebut dunia itu dengan mengguna wahyu Allah Subhanahu wa taala. Jadi mudah-mudahan Allah Ta'ala beri kita taufik hidayah untuk kita dijaga oleh Allah, dan kita sesama Islam ini kita anggaplah segala apa yang berlaku perselisihan di antara kita berlapis dada. Setiap orang yang ada la ilaha illallah dalam dada dia, kita kena anggap dia besar dan anggap dia mulia, walaupun dia ahli maksiat. Kita kena anggap dia ni ada benda berharga dalam hati dia, itu la ilaha illallah. Barulah kita boleh sayang semua orang, barulah kita boleh hormat semua orang, barulah kita boleh mendekati semua orang dengan kasih sayang. Wallahu alam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina wa bainana shaqiyyan wa la mahruma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallah.